Asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'. Terima kasih kepada Al-Fadhil Tuan Imam, dikasihi dihormati pengerusi Masjid Abidin atau Masjid Putih, Datuk Syed Soleh, seterusnya kepada seluruh ahli datang kuasa, para imam, Bilal, tuan guru, ustaz, tuan-tuan, muslimin, muslimat yang dirahmati dan dikasihi sekalian. Alhamdulillah, kita memanjat setinggi-tinggi syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita masih lagi diberi peluang oleh Allah Subhanahu wa taala menghirup udara dan hidup di atas muka buminya. Peluang yang paling besar pada kita apabila kita dijemput menjadi tetamu yang sangat dialu-alukan oleh Allah Subhanahu wa taala, tuang milik kepada alam seluruhnya. Bukan tetamu istana ataupun rumah-rumah biasa, tetapi kita menjadi tetamu kepada bulan yang sangat istimewa, yang tidak ada tolak banding dengan bulan-bulan yang lain. Kerana bulan ini terlalu istimewa, yang terdapat di dalamnya pelbagai keistimewaan. Sekiranya kita nak bilang, sudah pasti kita tak mampu membilang kesemuanya. Tetapi percayalah tuan-tuan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita adalah hamba-Nya dan juga makhluk-Nya yang mendapat keistimewaan pada kali ini. Saya nak ucap terima kasih kepada pihak masjid utamanya kerana menjemput saya untuk meresmikan program ihya untuk Masjid Abidin ini, dan ruang yang diberikan pada saya ini untuk saya sedikit berkongsi dengan tuan-tuan kenapa kita seharusnya bergembira, bersyukur dan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman kepada Allah bila datangnya bulan Ramadan ini sudah pasti berseri-seri mukanya. Bila kita pandang imam kita, pengurusi kita, jemaah kita, tuan-tuan, puan-puan, nampak cahaya gembiranya berada bulan Ramadan. Dan itulah tanda iman kita. Kerana di sana ada manusia yang sangat keluh kesah, sangat merasa susah hati bila datangnya bulan Ramadan. 4-5 hari sebelum masuknya Ramadan ni dah bincang dah. Nak makan mana pagi ni? Nak cari kedai mana hok ada buka kedai makan pagi? Kedai mana hok boleh kita nusuk-nusuk cari makan? Tuan-tuan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, saya yakin, percaya tuan-tuan, Allah Ta'ala pilih bukan saja-saja. Sudah pasti doa kita hak lepas-lepas, kita doa untuk sampai ke bulan Ramadan dimakbul oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana di kalangan mereka yang berdoa ini, ada di kalangan kawan-kawan kita, teman-teman kita yang tak sempat masuk bulan Ramadan. Para salafus soleh, mereka berdoa untuk mendapat bulan Ramadan ni 6 bulan sebelum hari bulan Ramadan. Kita 2 bulan tu parut dah Tok Imam ni. Masuk bulan Rejab, baca doa lah. Allahumma balighni Ramadan. Allah minta ya Allah Ta'ala sampaikanlah aku bulan Ramadan, berkat bulan Rejab, berkat bulan Syakban sampai bulan Ramadan.
Tapi para salafus soleh nak bulan tu minta doa nak masuk bulan Ramadan biar boleh. Dalam bulan lagi dia berdoa supaya segala amal buat dia, ibadah dia bulan Ramadan tu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita mengambil peluang bulan Ramadan kali ini seperti mana mungkin tak siapa dah kita untuk tahun akan datang. Kita ada ramai kawan, tengok keliling kelalang kita, ahli jemaah kita ustaz. Ada tak kawan-kawan kita hak tahun ni tak ada? Ahli masjid kita ada. Memang sentiasa ada. Pengalaman kita duduk mengajar di masjid-masjid, di surau-surau, tahun ni jumpa. Mari bulan Ramadan tu ni tanya Tok Imam mana? Meninggal dah ustaz 2 hari lepas. Meninggal dah ustaz kemarin. Meninggal dah ustaz bulan lepas. Dalam doa, maka kita ni orang yang sangat bertuah. Allah Ta'ala makbulkan doa kita. Kita duduk dalam bulan Ramadan yang penuh dengan keberkatan ini. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bulan Ramadan memang istimewa dan tidak tercapai bulan-bulan yang lain. Segala apa yang ada dalam bulan Ramadan semuanya istimewa. Sehingga kepada bab makan minum pun istimewa. Nak banding dengan amal ibadah, makan minum pun istimewa. Kita makan pun pahala berlipat kali ganda, beri makan korang pun berlipat kali ganda. Sebab itulah sebulan kita ni hari pertama kita kena ada satu keazaman yang kuat memenuhi sebulan bulan Ramadan ni dengan amal ibadah yang semaksimal. Nabi SAW bersabda, "Man shoma Ramadan wa qamahu imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Barang sesiapa yang berpuasa sebulan bulan Ramadan dan mendirikan malam dengan bersungguh-sungguh dan penuh ketulusan, keikhlasan, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan mengampunkan dosanya yang telah lalu. Jaminan daripada Allah mengampunkan dosa kita. Apa yang kita lakukan hak lepas-lepas diampun oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebab kita beramal, kita buat betul-betul di bulan Ramadan. Sebab itu tuan-tuan, bulan Ramadan ni jangan kita salah faham. Orang kita panggil bulan puasa. Bulan puasa dia akan letak bulan puasa je lah. Bangun subuh sahur, lepas pada tu puasa. Jadi puasa garik buka, setakat tu. Terawih tak cara, Quran tak cara, sedekah-sedekah sikit sebanyak pun tak cara, zikir dan sebagainya, semua amal kebajikan lain tak penting bagi dia. Puasa saja. Itu silap. Jadi kita kena ambil kesempatan. Setiap amal perbuatan yang kita buat hak biasa-biasa tu, buat molek-molek biar lebih pada biasa. Kita puasa betul-betul, menjaga tertib, menjaga adab puasa. Bukan setakat kita tinggal makan lapar, tetapi biarlah kita berpuasa dalam keadaan bertertib. Menjaga mulut kita, menjaga perkataan kita, menjaga mata kita dan segala-galanya. Sekarang ni mulut kurang bercakap, Tok Imam. Dia tak bercakap learning, tapi tangan yang pula bercakap. Dia cakap lagu mana, dia pakai handset, handphone. Tarik macam-macam perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Boleh kita menulis, boleh kita komen, boleh kita kritik, tapi biar benda yang betul. Jangan sampai dia melahirkan fitnah. Fitnah ni dia berangkai, dia sambung menyambung. Kita nak buang, kita nak minta maaf dengan orang terlibat, susah dan payah. Kalau 1000 orang baca, 1000 orang dapat fitnah. Kalau main seluruh dunia lagu mana? Sebab itulah tuan-tuan, kita kena ambil perhatian, berhati-hati. Walaupun kita mulut nak cakap mana senyap je,
Tapi sekali kita tulis, bisa gegar dunia. Tuan-tuan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Di dalam bulan yang penuh dengan keberkatan ini, Allah Ta'ala pilih bulan ini adalah bulan nuzul Quran. Diturunkan Al-Quranul Karim. Quran ni menjadi panduan kepada kita orang Islam. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alif Lam Mim. Dan itulah dia kitab, yakni Al-Quranul Karim. Yang diturun oleh Allah Ta'ala menjadi petunjuk kepada orang-orang yang bertakwa. Jadi petunjuk, menjadi hidayah, menunjuk jalan pada kita dalam hidup. Sebab tu tuan-tuan, Quran sangat penting dalam bulan Ramadan. Bulan lain mungkin payah kita nak baca Quran. Bulan Ramadan ni tuan-tuan, bulan turunnya Al-Quran. Maka turun Al-Quran dalam bulan Ramadan ni sudah pasti istimewa. Bulan yang mana Allah Ta'ala pilih bulan yang istimewa turun Quran. Quran bukan sahaja turun di zaman Nabi untuk menjadi panduan kepada zaman Nabi kita dan sahabat, tetapi sampai ke akhir zaman. Jadi sebab itu kita kena mengambil peluang bulan ni untuk membaca Al-Quran semampu yang mungkin. Kalau tak mampu nak baca Quran, kokak-kokak tak apa. Masjid Abidin jumpa Tok Imam, Tok Bilal. Hok sedap-sedap belaka baca Quran ni. Tanya dia, ustaz, macam mana saya nak tahsin Quran, nak baca Quran ni, nak pergi comel. InsyaAllah ustaz boleh pergi jalan. Ustaz sibuk, dia ada tempat orang yang boleh diberitahu sini. Jangan malu kalau kita tak boleh baca Quran, kita pergi kelas Iqra'. Jangan malu. Tidak rugi sebenarnya. Kalau kita malu nak masuk kelas Iqra', kita akan rugi selama-lamanya. Hari ni umur kita 20 tak boleh baca Quran. Kita pun tinggal nak pergi ngaji mana, malu korang. Kelas Iqra' ni budak-budak pasti, budak-budak taski, budak-budak tadika. Takkah aku nak ngaji Iqra'? Ya, betul. Tapi tuan-tuan, kita bila kita ngaji, kita start ngaji, pahala banyak. Satu. Yang kedua, kita akan mula kehidupan baru kita, mengenal huruf Quran, mengenal kalimah Quran, sehingga kita boleh baca dengan comel. Lepas pada itu, kita tengok orang lain yang dok Islam, dia masuk Islam dalam masa 5-6 bulan je dia boleh baca Quran. Saya ada beberapa orang kawan yang bukan Islam, di kalangan orang Cina, zaman sekolah, jumpa dia masuk Islam, dia ajak kita semayang. Kita tak tahu dia ni Islam tak. Ustaz, masuk waktu dah ni, pergi semayang 2 orang tau. Dah tak ada tempat lain, boleh carilah tempat-tempat berhenti semayang. Nak jumpa masjid jauh, dia qomat lebih baik pada orang kita qomat 6 bulan tuan-tuan. Saya pun lepas pada semayang, saya tanya, awak mengaji mana? Qomat mana, sulah-sulah, sutir-sutir, ustaz? Mana sebutan makhraj ni comel? Dia kata, ustaz, apa yang kita nak, mesti kita cuba, mesti kita usaha, dan tidak ada malu dalam agama. Betul. Lalu dia boleh baca Quran. Saya dengar dia baca Quran, comel ustaz. Malu kita orang kita ni. Sebab tu saya nak sebut pada ahli jemaah kita sini, masuk bulan Ramadan nak kena baca Quran. Tak boleh baca Quran, tak apa, mula bulan ni tanya Tok Imam, tanya Tok Bilal kita kat mana boleh ngaji. InsyaAllah tuan-tuan jangan malu. Tidak ada malu dalam agama. Zaman dulu nak mana nakal, tak? Super je saya. Masuk dalam sungai, mandi tak ada seluar. Ya berhormat pun super tula je. Tak? Almost 6 tahun, 7 tahun tu kan. Zaman muda, zaman kecil-kecil mana tahu apa pun. Dan kalau mak ayah kita nak cara sikit, memang pergi bawa Quran ni, pergi sokok pakai itu Syekh. Tapi tak pergi kat ngaji. Habis-habis tak boleh baca Quran. Tak apa, tu cerita lama. Cerita baru kita kena buka. Kita start balik azam nak baca Quran. Kalau kita tak boleh baca seperti mana orang lain, tak apa, mulakan dengan belajar.
InsyaAllah Tuhan akan beri jalan pada kita. Doa banyak-banyak di bulan Ramadan supaya kita boleh mampu baca Quran. Allah Ta'ala tengok dan Allah Ta'ala mendengar rintihan kita. Dan orang yang boleh baca Quran, bacalah betul-betul. Ambil peluang. Anda baca Quran pun nak habis 30 juzuk sebulan, liat. Hak baca Quran pandai ni. Tapi bulan Ramadan ni jadi mudah. Tuhan buka jalan. Kalau tuan-tuan sungguh sikit memang boleh. Hari pertama 2 juzuk, 3 juzuk tak pelik. Sebab hari pertama biasanya orang tak gerak mana. Tak, lepas subuh tak gerak, lepas zuhur tak gerak mana. 2-3 juzuk mudah-mudah aje. Kalau hak ngapa Tok Imam kita lagi laju. Jadi sebab itu ambil peluang baca Quran sebaik-baik dan sebanyak-banyaknya. Kerana Quran ini adalah menjadi pengiring dan juga dia akan menjadi penolong kepada kita di alam barzah. Kalau kita tak baca Quran, siapa nak tolong kita, doktor? Tak. Bini kita pah ke mana, anak kita pah ke mana, kawan-kawan kita pah ke mana. Quran tu lah. Jadi sebab tu muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, ambil peluang sungguh-sungguh baca Quran. Orang yang pandai baca banyak supaya dapat keberkatan daripada Al-Quran. Banyak kali kita baca, dia akan menusuk ke dalam jiwa kita untuk kita beramal dengan isinya. Kalau kita tak kenal Quran, macam mana kita nak amal apa yang ada dalam Quran? Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Ustaz kata tadi suruh bertiasa. Ustaz tu bertiasa. Dah boleh dah berhenti gamuknya dah. Panjang-panjang kan. Nak berhenti dah kan? Kita tanya doktor je, kalau doktor kata suruh berhenti, kita berhenti 5 minit boleh ke 5 minit 5 minit lagi. Saya cerita tadi bab Quran saja, saya nak ambil selagi, iaitu ialah berkait dengan apa nama ni, ibadat kita dalam bulan Ramadan ialah selain daripada membaca Al-Quranul Karim, hak mudah sekali ialah memberi makan kepada orang. Hak ni mudah sekali. Beri makan pada orang bulan Ramadan ni berkat yang sangat besar. Tetapi bukan semua orang mampu, tak. Tetapi walaupun orang kata tak mampu, kita boleh jadi juga orang yang ada kemampuan. Sebab kita duk nampak beri makan ke orang ni, nak beri makan kambing, nasi biryani, nasi minyak, tak perlu pun. Macam doktor tak apalah, 3 ekor kambing sehari tak apa. Nah, tapi orang macam kita semua, orang biasa-biasa ni, ada sikit-sikit boleh. Lalu tepi jalan berhenti nampak orang jual donat. Lagi pendera Muslim ni, apa nama ni, beronok. Asal rupa 2 riyal 3 riyal. Kita anak kita 2 orang je dengan bini kita. Kita makanlah 2 plastik. Beli seplastik lagi, 3 plastik lagi. 2 riyal. Sehari beli pun tak apa. Hari ni beri jirang situ, hari ni beri jirang sini. 2 riyal je modal, 3 riyal je modal. Tuan-tuan jangan pelekeh benda kecil ni. Besar fadilah dia. Tapi orang dah uat. Nanti nak buat nasi minyak dulu nak bagi. Tak betul. Sebab sabit Nabi SAW, dia beri makan pada jiran bukan nak nanti banyak. Dia suruh banyakkan kuah sup. Ingat Ustaz? Peristiwa bagaimana Nabi menyuruh zaujah di isteri menambahkan kuah walaupun isi tak banyak, nak beri kepada jiran sebab nak dapat fadilat beri makan. Dan orang beri makan kepada orang lain yang berpuasa, dia akan dapat seperti mana sabit dalam hadis, beri makan kepada orang yang berpuasa, pahala dia puasa dia dapat, pahala hak kawan-kawan hak puasa hak dia beri makanan pun dapat ke dia juga. Tak kurang sikit pun pahala tu pada orang tu Allah Ta'ala beri. Mana macam photostat lah Ustaz. Tuan-tuan mudah je. Jangan nanti hak banyak, hak kecil-kecil, hak murah-murah pun boleh jadi. Jadi saya rasa itulah di antara yang saya nak sebut, kepentingan kita bersama hari ini dan kedatangan bulan Ramadan yang penuh keberkatan ni. Kita tetamu yang sangat istimewa, kita tamu yang Allah Ta'ala pilih. Tuan-tuan dok tahu lagi dan dok buka puasa ni, umur jangan kata tak boleh hari ni, alhamdulillah, minta Tuhan tambah lagi, boleh esok minta lagi sehingga sempurna sebulan-bulan Ramadan nak dapat tadi tu.
tuan-tuan muslimin muslimat sekalian, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi keberkatan kita kerana berpuasa ni lisaimi farhatan, bagi orang puasa dua kegembiraan. Satu inda iftarihi, yang satu lagi inda liqa'i rabbih. Kegembiraan pertama tengok nak makanan depan mata. Tak, waktu lalu tepi pasar tu ada tu air, segala air beli belaka, minum saja tapi sedap, Tuhan buka selera. Memang begitu pun minum air masak manis. Tu kegembiraan masa buka, tengok anak-anak, tengok keluarga. Yang satu lagi paling istimewa ialah dijamin kegembiraan ketika bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Hak tu paling besar. Jadi saya rasa itulah peringatan untuk saya dan tuan-tuan. Mudah-mudahan kita benar-benar menjadi tetamu istimewa Allah di bulan Ramadan ini, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkati kita dan menyempurnakan segala amal ibadat kita, diterima amal ibadat kita, dimudahkan segala amal ibadat kita untuk kita buat, dan kita sama-sama dapat menuju sehingga ke penghujung dan juga berjumpa dengan malam Qadar ataupun malam Lailatul Qadar. Dengan resmi bismillahirrahmanirrahim, saya meresmikan program Ihya Ramadan Masjid Abidin ataupun Masjid Putih untuk tahun 2024 bersama dengan 1445 Hijrah. Siru ala barakatillah. Terima kasih pada semua. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan kita orang yang mendapat keberkatan sepenuhnya, diampun segala dosa kita. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada YB Ahmad Shah di atas ucapan dan juga pelancaran perasmian Ihya Ramadan sebentar tadi. Dan seterusnya saya menjemput Datuk yang berbahagia, Datuk Dr. Syed Saleh Syed Yusof Az-Zawawi mengiringi YB Ahmad Shah bin Muhammad Adun Bandar untuk melengkapkan ataupun potong riben untuk melengkapkan pelancaran Ihya Ramadan. Dipersilakan. Jadi alhamdulillah, terima kasih kepada YB Dun Bandar, iaitu Al-Fadhil YB Haji Ahmad Shah bin Muhammad yang telah menyempurnakan pemotongan riben tadi, banting. Maka selesailah pelancaran Ihya Ramadan bagi tahun 2024 insya-Allah. Jadi tuan-tuan, insya-Allah selepas ini InsyaAllah agihan bubur lambuk ya selepas ini insyaAllah yang akan diagihkan oleh YB Ahmad Shah insyaAllah. Jadi kita jemput YB ke tapak agihan bubur lambuk di dataran Masjid Abidin.